Ma'rifatu ulumul hadis. Bukan tak boleh digunakan. Al-Hakim bukan tak boleh diamalkan. Dia amalkan, tapi maksudnya dia tak sangat digunakan. Penuntut ilmu hadis tu, semua orang, kebanyakan ilmu hadis orang ada buku tu, cuma orang tidak digunakan sangat seperti mana menggunakan buku Ibn Salah. Kerana keluasan, kerana Ibn Salah itu telah mencukupi. Dan selepas daripada ni ialah Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi, bila dia tulis kitab Al-Kifayah dan Al-Jami' Adabus Syekh was-Sami', jadi dia telah memadai, melebihi daripada yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim An-Naisaburi ni biasanya tuan-tuan kenal dia kerana kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, nanti kita akan tengok menariknya Mustadrak. Al-Mustadrak dia mendakwa dia telah himpunkan satu kitab yang sahih bagi mengatasi apa yang dibuat oleh Bukhari dan Muslim, yang pada dia hadis-hadis yang mencukupi syarat Bukhari dan syarat Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tak masukkan. Dan kita akan jumpa apa yang dia sangkakan cukup syarat tu tak cukup syarat. Dan apa yang dia sangkakan kadang-kadang rawi tu macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Kadang-kadang kita tahu, saya banyaklah kan, kadang-kadang A ambil daripada B, B ambil daripada C umpamanya. Saya akan tunjuk contoh tentang riwayat Sufyan dan riwayat Ja'far dan seumpama nanti. Kita sangka pasal apa dia ni duk ambil pada kau ni, Bukhari duk ambil pada kau ni, hadis ni pun hadis yang sama dengan sanad Bukhari dengan yang lain juga. Kenapa hadis ni Bukhari tak masukkan? Bukhari ada alasan. Kadang-kadang Bukhari tak ambil sebab kerana ia membabitkan bab. Contohnya ada rawi yang Bukhari ambil pada dia, tapi bab haji Bukhari tak ambil. Kerana semasa haji itu umpamanya pertemuan itu singkat, dibimbangi ada kekeliruan. Ini kita akan tengok dari pengajian detail. Dan Al-Hakim ni menarik. Ini ada satu kajian tentang dia. Dia ada tasyayyu'. Tasyayyu' ni dia ada naz'at tafdilu Ali al-Uthman. Mendahulukan Ali di atas Uthman. Dan dia ada riwayat-riwayat yang melebihkan kelebihan Ali. Tapi ahli sunnah terima dia disebabkan kerana dia bukan gulat, bukan pelampau. Kerana di kalangan sahabat Nabi itu sendiri ada yang pro Ali dan ada yang pro Uthman. Tapi pro ni lebih bersifat macam politik. Dia kata kalau kita tahu wa kana min syi'ati Uthman wa kana min syi'ati Ali, itu semua kalau disebut pada zaman itu tidak menunjukkan Syiah sekarang ni. Dia menunjukkan pro Uthman dan pro Ali. Sebab apa? Pasal ada unsur kempen pilihan raya sikit. Pasal bila nak jadinya Uthman dengan Ali tu nak pilih siapa, dia orang buat Ali Uthman. Jadi pro tu dia main. Tapi bila dah Uthman jadi no hal lah, tak ada masalah lah. Tapi dan kemudian berkembang. Dan ini kita akan tengok berkembang juga dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis nanti kita akan tengok lagi bagaimana pengaruh politik telah menyebabkan perbalahan ahlul hadis di dalam melakukan jarah dan ta'dil. Jarah ta'dil ni ada rawi yang dihukum tak terima riwayat dia sebab dia pro kerajaan. Padahal tak boleh berlaku macam tu. Sebab keliru, terutamanya macam kes khalqul Quran. Kes tentang apabila khalifah Abbasiyah telah mendakwa Quran makhluk. Ulama sampai ada yang terpisah. Yahya bin Ma'in dan Ali bin dan Imam Ahmad kawan baik. Akhirnya berpisah. Sebab stand Imam Ahmad yang jelas pada pemerintah dan stand Yahya bin Ma'in yang kelihatan macam tak berapa jelas. Sehingga Yahya menangis pada nak jumpa Imam Ahmad. Padahal dulu di mana Imam Ahmad, di situ Yahya bin Ma'in. Bukan Yahya bin Ma'in sokong pemerintah pun sebenarnya.
Dan kemudian kita tengok bagaimana Bukhari dibuang oleh masyarakatnya sehingga ke akhir hayat dituduh sesat. Bermula daripada pendirian tentang khalqul Quran. Nanti kita akan tengok. Menarik pengajian ni. Kita tengok. Kerana saya suka kait-kait ilmu hadis ni kena dengan ilmu sosiologi dan seumpamanya supaya kita mix together baru ilmu tu berkembang. Kerana pada zaman Imam Ahmad kena buli dengan pemerintah sebab kata Quran bukan makhluk. Tapi apabila Imam Ahmad dah tak ada, Al-Bukhari dia tak ambil semua macam kata-kata Imam Ahmad. Dia ada sikit tafsiran. Masa tu pengaruh Imam Ahmad terlalu kuat di kalangan ahlul hadis. Bukhari dihentam habis-habisan, tak dibenarkan mengajar, dianggap menyeleweng. Sehingga dia membawa diri pada Bukhari hanya naik selepas dia tak ada. Ulama-ulama hadis yang jago-jago pada zaman Bukhari menulis Bukhari dhaif. Jangan terkejut. Dhaif wa fihi mas'alatul lafz, dia kata. Dhaif, padanya ada isu lafaz tentang Quran. Kadang-kadang fanatik pemikiran telah melupakan sebahagian daripada hakikat ilmu. Sebab tu bila kita mengaji dengan matang, kita tak fanatik. Kita tengok riwayat dan berbagai-bagai. Saya tujuan ni, kita kan nak riwayat hadis dah. Tapi kita nak melihat bagaimana ilmu berkembang. Bagi membolehkan satu-satu hadis itu, dia sampai kepada kita. Dan ini ilmu yang fantastik. Sebab tu saya selalu tengok orang kalau mengaji hadis dan dia mix dengan ilmu lain, dia akan banyak kematangan dia. Dia akan pertimbangan dia lebih tinggi, penilaian dia lebih. Tapi kalau dia jumud, dia akan jadi jarah wa ta'dil lah, dia akan jadi jarah orang dia. Kan? Ini jadi masalah. Ini insya-Allah kita akan sambung. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.